alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini kali pertama saya sampai ke surau ni, tapi memang selalu jugalah ulang-alik. Sebelum PKP dulu saya ada mengajar setiap Jumaat pagi di Kota Serimas, Surau Kautsar. Jadi memang lalu kat sini lah. Lalu depan ni kan, jalan besar ni, ambil simpang ke kiri tu untuk pergi ke Kota Serimas. Dan Alhamdulillah jugalah lepas PKP tu, ini antara kelas-kelas awal yang saya buka lah ya. Selain daripada tu, kelas lain saya buka hari ni juga, 2 minggu sekali. Pagi secara online ada satu bersama pelajar-pelajar, dan pagi tadi pukul 9 bersama dengan muslimat di Masjid Putra Datuk Kelana Petra untuk tahsin Quran. Dan ini Alhamdulillah saya dihubungi oleh Ustaz Afifi, bekas pelajar saya dulu, dan kemudian dihubungi secara personal oleh Puan Siti Aisyah ya. Jadi Puan Siti Aisyah menyampaikan untuk diberikan perkongsian berkaitan dengan kehidupan wanita lah, lebih kurang begitu ya. Dan saya ada berkongsi dengan Puan Aisyah satu kitab berkaitan dengan 50 wasiat Nabi SAW kepada kaum wanita. Tapi nak jadi cerita, kitab tu missing in action pula, tak jumpa. Jadi hari ini insya-Allah sebagai mukadimah, memandangkan ini pun kali pertama saya hadir ke surau ini, dan insya-Allah sebagai mukadimah kita akan lihat ya, ataupun kita akan meneliti kalam-kalam daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, ayat Quran Karim, begitu juga dengan sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan galakan menuntut ilmu, Sebentar tadi saya ada berkenalan sekejap sahajalah sambil berdiri dalam saya kira 1-2 minit ya, 1-2 minit dengan siapa nama puan pengerusi tadi kan, dan juga pengerusi muslimat ya, pengerusi muslimat. Jadi saya katakan apa, orang perempuan ni masya-Allah tabarakallah rajin belajar. Ya, rajin belajar. Dalam kesibukan hari Minggu, yang mana kakak-kakak yang masih muda pasti ada anak-anak ya, anak-anak yang sedang sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya, ada suami kan. Dan kalau kakak-kakak yang dah sedikit menginjak umur 50-an, anak-anak mungkin dah besar dan sebagainya. Jadi saya rasa sangat terharu bila mana muslimat-muslimat sekalian sangat kita kata bersungguh dalam menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan saya percaya yang menjadi motivasinya tidak lain tidak bukan kerana sangat banyak ayat-ayat Al-Quran dan sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menggalakkan untuk kita ini menuntut ilmu sampailah matinya kita ini. Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi momentum itu perlu kita teruskan. Namun demikian suka untuk saya ingatkan bahawa tanggungjawab wanita ini, perempuan ya, sebagai ibu, sebagai isteri, tanggungjawab utama kita itu adalah menguruskan hal ehwal rumah tangga kita, termasuklah pendidikan anak-anak. Kalau kita nak menjaga hal ehwal rumah tangga termasuk pendidikan, mendidik anak-anak di rumah, dan ini tidak dapat kita lakukan dengan baik kalau kita tidak berilmu. Dan ini tidak dapat kita lakukan dengan baik kalau emosi kita tidak stabil, betul kan? Kalau yang muda-muda, anak masih kecil lagi. Kalau emosi tak stabil, tidak cukup bekalan ilmunya, bagaimana untuk mengurus emosi, bagaimana untuk kita menanggapi kehidupan, cabaran, ujian hidup sebagai seorang wanita, maka sukar untuk kita menguruskan hal ehwal rumah tangga kita. Sebab itu saya sangat menggalakkan kaum wanita, ibu-ibu keep on belajar ilmu agama ini. Teruskan belajar. Walau macam mana pun hiruk pikuk rumah kita, yang itu pun kita uruskan, tapi jangan kerana sibukkan hal ehwal rumah tangga sehingga menghalang kita untuk mencari ilmu.
Dan sekarang ini nak cari ilmu tak susah. Kalau susah untuk kita keluar pun, ya, anak kecil terkuek-kuek pagi-pagi kan nak mengurus dan sebagainya, tidak menjadi alasan kerana sekarang ilmu pun online pun banyak. Tidak jadi masalah. Namun bagi mereka muslimat-muslimat, ibu-ibu yang di rumahnya selesai, boleh diurus, tak ada masalah, anaknya boleh diurus, mungkin dah besar sikit dan sebagainya, apa kata kita datang ke majlis-majlis ilmu secara bersemuka, kerana di situ fadilatnya lebih lagi, ya, kerana di situ berkumpulnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW atau kama qala, maksudnya ialah Nabi SAW memberitahu para sahabat bahawa di dunia ini mempunyai taman syurga, kan? Bila sahabat tanya mana satu taman syurga, Nabi SAW mengatakan bahawa majlis-majlis ilmu itu merupakan salah satu daripada taman-taman syurga yang ada di dunia ini. Jadi, kalau kita berhimpun ramai-ramai, contohnya pagi ni kan, daripada pagi tadi saya dimaklumkan pukul 8. Bermakna kalau kita ikhlas, ya, melangkah keluar rumah untuk menuntut ilmu, berbetulkan bacaan Quran kita, untuk menambah pengetahuan agama kita, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang termasuk dalam sabdaan Nabi bahawa kita ini berhimpun di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala tetapi di dunia. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau dalam seminggu itu kita kerap mengunjung taman-taman syurga, agak-agaknya impossible ke akhirat nanti kita diberi peluang untuk duduk betul-betul di taman syurga yang betul-betul real? InsyaAllah, tidak impossible. Jadi itu adalah salah satu usaha kita, ya, salah satu usaha kita supaya kita ini mudah, ya, untuk diterima Allah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada faktor-faktor yang saya sebutkan tadilah, untuk menambahkan ilmu dan sebagainya. Maka di permulaan ini suka untuk saya mengambil firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Mujadalah ayat 11, ya. Saya bacakan terjemahan. Nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darajat. Kalau di dunia ni, istilah darajat tu apa? Kita nampak pangkat, ya, status quo ekonomi, ya, orang ni kerja ni sekian, maka status quo dia tinggi dalam kalangan masyarakat. Tetapi itu di sisi manusia. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, darajat itu berbeza base kepada ilmu seseorang. Nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darajat. Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini, nanti boleh tengok kalau ada Quran terjemahan dalam apps dan sebagainya, buka surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu allazina amanu dan seterusnya lah, ya, surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah meninggikan darjat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kenapa dua-dua tu? Ilman dan ilmu ini dia datang seiring. Tanpa ilmu mustahil untuk orang itu perkukuh imannya. Jadi dia kena berselari. Once kita dah mengucapkan 2 kalimah syahadah dan mengaku iman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu itu perlu kita tambah dari hari ke hari supaya dia semakin menguatkan iman kita, semakin menambahkan keyakinan kita kepada apa yang kita diajarkan oleh Allah dan Rasul. Sebab itulah natijahnya Allah meninggikan beberapa darjat dalam kalangan dua kelompok ini, orang yang beriman dan berilmu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, adanya kita semua pada pagi ni, sebahagian daripada kita berada pagi tadi lagi, tidak lain tidak bukan kita niatkan supaya Allah kasihankan kita dengan meninggikan darjat kita di sisinya, dengan hadirnya kita ke surau, ke mana-mana majlis ilmu. Dan kedua, saya nak petik daripada surah Az-Zumar ayat 9 yang bermaksud, adakah sama hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui.
So dalam ayat ini Allah sengaja tanyakan soalan, lontarkan soalan pada setiap daripada kita ni supaya kita jawab sendiri. Supaya kita betul-betul ada jawapan. Of course tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kan? Kita sendiri percaya, kita sendiri tahu dan kita mengakuinya. So what? So kita dah tahu orang yang diberikan ilmu, orang yang beriman, darjatnya semakin tinggi berbanding dengan orang yang tidak berilmu. Jadi bila dah tahu, takkan kita nak terus duduk di takut yang lama, kan? Semakin bertambah ilmu kita, semakin tawaduk kita dengan Allah, semakin kita mengakui kekuasaan Allah, semakin kita akur pada perintah Allah, semakin solid ya iman kita, semakin murni iman kita, maka semakin tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja saya kira sebab kita datang majlis ilmu. Tidak ada lain dan tidak bukan. Begitu juga saya, kalau nak ikutkan masa dan komitmen, ya Allah sahaja yang mengetahui. Tetapi mengapa bila mana diminta ya untuk memberikan pengisian kepada penduduk-penduduk kawasan Cempaka Puri, saya cuba juga untuk mencari masa kerana kan fadilat yang disebut dalam dua surah, surah Al-Mujadalah dan surah Az-Zumar ini. Untuk jemaah yang datang pun ada sebabnya, untuk saya yang menyampai pun ada sebabnya. Dan kita berkongsi matlamat iaitu supaya Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjatnya di sisinya Allah, bukan di sisi manusia. Bukan saya datang supaya ibu-ibu kenal saya, ibu-ibu oh ni pensyarah Quran Sunnah, bukan kerana itu, tetapi hanya kerana inginkan pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan ibu-ibu sekalian, kerana disebut sebagai orang yang berilmu, insya-Allah. Dan pada surah Al-Fatir ayat 28, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah al-ulama. Ulama ini plural kepada perkataan al-alim. Al-alim itu adalah orang yang berilmu, ya. Kalau dalam bahasa kita orang Melayu kita kata ulama tu siapa? Orang yang pak lebay yang ada ilmu yang banyak, itu ulama. Tetapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, al-ulama itu maksudnya orang yang berilmu, ilmu agama, ya, yang ada pengetahuan tentang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada pengetahuan tentang apa yang disampaikan oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Al-Quran. Itu yang disebut sebagai orang yang berpengetahuan, al-ulama. Dan Allah mengatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Itu dia. Jadi itu juga antara sebab mengapa kita semua hadir pada pagi ini, supaya kita menjadi orang yang semakin berilmu dari hari ke hari. Kerana dengan cara itulah maka perasaan kita takutkan Allah itu akan semakin meningkat. Khasyatullah, ya, yang disebut dalam terminologi yang tepat, takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan kita dengan anak-anak, ya, dengan anak-anak. Kita ada dua orang anak. Seorang anak ni yang sangat patuh pada perintah kita ataupun apa-apa yang kita sebut. Dia takut. Dia takut kalau dia langgar apa yang kita larang. Dia takut kalau dia tak buat apa yang kita arahkan. Itu anak A, belah kanan, ya, anak A. Anak B ni pula, dia tak takutkan kita. Kita halang dia buat apa pun, dia buat juga. Kita suruh dia buat apa pun, dia buat tak tahu aja. Dia tak takutkan kita. Agak-agaknya, anak mana yang lebih kita sayang? Anak yang takutkan kita tu tadi, patuh, ataupun anak B yang ketegak. Kalau orang Kedah Utara kata ketegak, degil. Kita jengkil mata pun dia tak kisah, kita lapak lepuk pun dia tak kisah, kita jerekah pun dia tak kisah. Dia tak takutkan kita. Agak-agaknya kita sebagai ibu ni anak mana yang kita sayang?
Yang A ke B. Yang A ni yang takutkan kita ni. Yang patuhlah. Of course kita akan sayang anak yang A. Ya, anak yang A. Kita akan lebih sayang. Walaupun sebagai ibu, kita kata kita tak beza-bezakan kasih sayang. Ya, sama je anak. Baik anak yang baik, baik anak yang nakal sikit, kasih sayang kita sama. Tetapi saya pun ibu, kita tak boleh nafikan. Anak yang mana dengar cakap kita, itu lebih, hati kita lebih terpaut pada anak tu. Lebih belas dengan anak tu. Tapi mana anak yang sedikit degil ni, ya, maka kita dengan anak tu macam mana sayang. Tapi ada je geram dalam hati tu kan dengan anak yang macam ni. Begitu juga ibu-ibu Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Semakin kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin sayang Allah pada kita. Semakin kita takut untuk melakukan apa yang dilarang Allah. Semakin kita takut kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka semakin Allah berbelas kasihan pada kita. Itu prinsip dia. Itu yang dimaksudkan pada ayat 28 surah Al-Fatir, Fatir, ya. Kerana itu kita datang majlis ilmu. Kerana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di dalam kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Dengan ilmu lah maka akan timbul kesedaran takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana ketakutan ataupun khasyah, khasyah tu maksudnya tunduk. Khasyah daripada perkataan tunduk, khasyah, takut ya, tunduk. Takut tu bukan bermakna kalau kita takutkan harimau, kita buat apa? Lari, tak payah cakap harimau lah. Sekarang nak jumpa harimau kena pergi zoo. Kalau saya lah jalan-jalan tepi jalan ni kan, kat pekan-pekan ni, yang saya takut apa? Anjing. Ya. Nampak anjing daripada jauh tu pun kita dah melencong, tak nak terserempak dengan anjing kan. Takut dengan makhluk, kita akan lari. Tapi takut dengan Allah, bukan lari. Semakin kita menghampiri Allah, semakin kita akur pada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan fitrahnya anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang mungkin umurnya saya kira sekolah rendah lah, ya, yang masih fitrahnya suci. Sekolah rendah, mungkin umurnya saya boleh sebut dalam 10 tahun ke bawah sebelum akhir balik, ya. Kalau anak tu takut dengan kita marah dia kan. Anak yang kecil ni ya, anak kecil bawah 5 tahun ke, boleh saya kira gambarkan yang sekolah rendah yang sekolah tahap rendah lagi ni, umur 9 ke, umur 8, 7 dan ke bawah ni. Kalau kita marah-marah dia banyak-banyak, yang kecil ni, dia macam mana dengan kita? Apatah lagi yang kecil-kecil, dia akan semakin datang pada kita. Kalau yang baby-baby yang dah pandai jalan-jalan bertatih tu lagi, kita marah dia menangis, tapi dia datang juga pada kita. Kalau kita buat merajuk lah, mak ni tak ada lain drama dia kalau saya lah. Dah puas tegur anak, tak herannya kita tinggi suara, akhir-akhir kita buat drama sikit merajuk. Ya? Lepas tu anak-anak tu akan datang balik pada kita. Kesan dia marahnya kita itu. Tapi kalau anak-anak yang dah semakin jauh dengan fitrah, dah terpengaruh dengan unsur-unsur luar ni, kita marah, dia buat apa? Lari rumah. Ya, itu beza. Fitrahnya manusia ni semakin dimarah, semakin dia akan sedar diri, semakin dia tunduk dan akur pada orang yang marah tu. Dan dia akan kembali untuk ikut apa yang orang marah tu cakapkan. Itu fitrahnya kita sebagai manusia. Begitu juga dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua daripada kita ni lahir dalam keadaan fitrahnya itu, ya. Jadi nak tengok fitrah macam mana, tengok budak kecil lah. Sebab budak kecil ini memang dia lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian environment, cara kita membesarkan anak-anak, bila dia dah pergi sekolah, dah bercampur gaul, cara cikgu mengajar, cara berkawan, kawannya jenis macam ni, itu yang akan mempengaruhi watak anak-anak. Tetapi fitrahnya itu suci.
asalnya. Balik-balik pada konteks ayat ini, kita takut dengan Allah, kita akan cuba dekatkan lagi diri kita dengan Allah. Ya, beza. Sebaliknya kalau kita takut dengan anjing tadi, kita akan lari. Jadi bila kita semakin takut dengan Allah, membuatkan kita untuk makin dekat dengan Allah dan menjadi orang yang dipilih Allah, ditinggikan darjat, maka sebab itu kita semakin hari semakin nak tambah ilmu. Bukan sebab nak pandai, ya. Bukan sebab kita boleh jadi pandai kemudian nak ajar orang, itu sebab nombor 2. Tapi sebab yang pertama ialah bila kita semakin belajar, kita semakin kenal diri kita sebagai hamba Allah dan kita semakin kenal Allah itu siapa. Maka semakin tunduklah hati kita, semakin takutlah hati kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin takut kita, Allah marah kita. Allahu Al-Qahhar. Allah yang maha memaksakan untuk berlaku sesuatu. Ya. Kalau Allah marah kita, Allah boleh buat apa sahaja. Jadi itu yang kita takutkan. Sebab itu kita kena tambah ilmu. Adapun sebab-sebab lain itu adalah sebab-sebab secondary lah. Sebab yang utama kerana hanya supaya kita ini semakin rasa takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya pada surah Al-Ankabut ayat 43. Surah Al-Ankabut ada pada ayat 43 Allah berfirman yang bermaksud, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dalam Al-Quran ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sekelompok ayat-ayat yang disebut sebagai amsal. Perumpamaan. Banyak ya. Mathalul ladzina, banyaklah tu. Yang itu boleh buka satu kelas khas ya. Kelas kita panggil kefahaman Quran ataupun tadabbur Quran khusus bagi ayat-ayat perumpamaan. Jadi ayat-ayat perumpamaan ini kalau kita baca secara surface saja, kita sukar nak dapat kefahaman. Dia perlu dijelaskan, kita kena belajar, kita kena baca ulama'-ulama' tafsirkan macam mana. Maka kita akan dapat dia punya kefahaman. Itu dia satu ilmu berkaitan dengan perumpamaan. Itu dia berkaitan dengan ayat-ayat lah. Saya kira ayat-ayat yang menjadi motivasi untuk kita menuntut ilmu. Dan kemudian saya nak sampaikan pada ibu-ibu sekalian apa yang Nabi SAW pesan pada kita agar kita ini selalu bersemangat, selalu bermotivasi untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud para al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Orang yang berilmu ini pewaris para nabi. Kenapa? Kenapa? Ya. Kita kata kita beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak berjasa pada kita semua. Dan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada tolok bandingnya. Dan kita tidak mampu membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi Muhammad seorang manusia, tetapi utusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya kata Nabi, aku ini diutuskan di muka bumi untuk kaumku ini untuk menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan akhlak kita semua. Jadi Nabi SAW diutuskan pada kita ya sejak berapa ribu tahun yang lepas, 1400 something kan yang lepas. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia dari zaman itu sehinggalah ke akhirnya. Orang yang hidup, bangsa Arab Quraisy yang hidup masa zaman Nabi SAW, asalnya mereka hidup dalam penuh kegelapan. Kan? Itu yang disebut sebagai Arab Jahiliyah. Jahiliyah tu sifat kepada jahil, tak ada ilmu lah.
Dan itu yang disebut zaman kegelapan. Kegelapan kenapa? Kerana tidak ada ilmu. Jadi orang yang tidak ada ilmu ini diasosiate atau diumpamakan orang yang hidup dalam gelap, meraba-raba. Nak meraba di mana? Dalam kehidupan dunia ini sebenarnya kita berjalan. Walaupun kita duduk rumah statik, walaupun kita duduk dekat dalam surau ni kan duduk diam, hakikatnya kita sedang melalui satu perjalanan. Mengapa saya kata begitu? Kerana masa itu berjalan. Walaupun kita tegak, contoh ya, air ni dia tak bergerak dari seminggu yang lepas atas meja ni. Tetapi hakikatnya air ini telah melalui hari Isnin. Air ini telah melalui hari Selasa. Air ini telah melalui hari Rabu sehinggalah ke hari ini air ini masih berada di sini dan dia telah melalui perjalanan. Sampai bila dia habis? Sampailah saya minum dia masuk dalam perut saya. Maka tamatlah perjalanan dia. Maka begitu juga dengan kita ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sejak kita lahir sampai sekarang, ya, umur saya dah masuk 40-an, 40 lebih. Saya dah melalui perjalanan selama 40 lebih dan akan meneruskan perjalanan. Ya. Jadi kalau kita ini dalam perjalanan, kita tak tahu hala tuju, maka kita akan sesat. Zaman sekarang kita dah ada Waze, dah ada Maps, tak ada masalah kita nak jalan ke mana-mana, letak je location, dia terus bagi tunjuk kat mana nak jalan. Hatta kita dah boleh tahu berapa lama kita boleh sampai pada tempat yang dituju. Itu sebab kita sudah ada panduan. Begitu juga dengan kehidupan ini ibu-ibu. Kita ini sebenarnya dalam satu perjalanan. Walaupun hakikatnya dari dulu kita kahwin sampai sekarang kita masih duduk kat nilai, tak bergerak. Tapi sebenarnya hari demi hari, saat demi saat kita sedang melalui perjalanan kehidupan. Bila dia akan selesai? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mencabut roh kita. Selesailah kita perjalanan hidup kita di dunia ini. Di dunia, ya. Tetapi kita akan melalui perjalanan di alam yang lain, alam barzakh, alam mahsyar, alam sirat dan sebagainya, sampailah sama ada destinasi terakhir kita itu di syurga khalidina fiha ataupun di neraka khalidina fiha. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita dalam perjalanan. Saya nak highlight di sini pada ayat tadi semula bahawa Nabi SAW itu peranan baginda ialah menyempurnakan akhlak manusia, ya, menyempurnakan akhlak kita semua. Bangsa Arab Quraisy ketika itu Nabi wujud, Nabi masih hidup. Baginda Nabi SAW mengajarkan langsung kepada umat ketika itu. Mereka mendapat ajaran secara langsung. Namun kita tidak dapat diajarkan oleh Nabi SAW. Yang ada siapa je yang mengajar kita? Orang yang ada ilmu sedikit, lebih sedikit, mereka lah yang menyampaikan apa yang Nabi pesan dan mereka itu sampaikanlah kepada kita semua. Sebab itu disebut al-ulama warasatul anbiya. Orang yang berilmu itu mereka adalah pewaris para nabi yang menyampaikan dakwah, menyampaikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Alangkah indahnya ya, kadang-kadang kita terfikir ya, datang lintasan, ya Allah, alangkah indahnya kalau kita dapat hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat bersua muka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat mendengar secara langsung daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya. Tetapi sekarang kita ditakdirkan Allah untuk hidup sebagai umat akhir zaman. Kita tidak berpeluang untuk bertemu langsung dengan Nabi dalam kehidupan ini. Tetapi yang kita berpeluang apa? Menerima ajaran Nabi SAW yang disampaikan oleh orang yang ada ilmu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan itu bila mana setiap kali kita mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW,
pasangkan impian dalam diri untuk kita beramal dengan ajaran Nabi SAW sehingga membolehkan kita untuk mendapat syafaat di akhirat untuk bertemu dengan Nabi SAW. Sehingga kan dalam satu hadis, saya teringat dia lebih kurang maksudnya yang disampaikan oleh Nabi. Ketika itu Nabi SAW sedang duduk-duduklah dengan sahabat baginda Nabi SAW. Nabi mengatakan, bertanyakan kepada para sahabat, agak-agak kamu tahu, ini bahasa saya ya, saya ajukkan balik dia semula. Mungkin memang banyak yang terkurang terlebih lah, tetapi poinnya itu dia. Nabi bertanyakan kepada sahabat, kamu tahu tak siapa orang yang paling aku cinta? Jadi para sahabat ni pun menekalah si fulan, si fulan, si fulan. Akhirnya teka punya teka, Nabi kata bukan. Nabi kata apa? Orang yang paling aku cinta ialah mereka yang tidak pernah melihat aku, tetapi mereka ini sangat mencintaiku. Mereka tidak pernah melihatku, tetapi mereka ini sangat mencintaiku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila kita cintakan seseorang, kita sayangkan seseorang, ya. Saya umpama contoh, kita ada suami kan, siapa yang dah berkahwin, kita sayang suami kita cinta suami kita sayang mak kita sayang ayah kita. Macam mana kita membuktikan kasih sayang tu? Sudah tentu kita akan jadi berusaha menjadi seorang yang patuh. Apa suami cakap, apa suami nak, semua kita buat. Apa mak kita cakap, apa mak kita nak, seboleh mungkin kita cuba penuhi. Itu adalah ciri-ciri orang yang menyayangi seseorang yang lain. Jadi begitu juga kita dengan Nabi SAW. Nabi bersabda bahawa orang yang paling Nabi cintai ialah mereka yang tidak pernah mendengar langsung, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi mereka itu mencintaiku. Bermakna mereka itu akan cuba patuh sepatuh mungkin dengan apa yang aku ajarkan. Mereka ini akan patuh dengan apa yang aku larang, seboleh mungkin akan cuba diusahakan. Itu orang yang mencintai Nabi dan Nabi akan mencintai mereka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita dah banyak mendengar kan para asatizah menyampaikan tentang kehidupan, ya, tentang kehidupan dunia, dan dunia ini adalah fana. Fana itu maksudnya apa? Temporary. Yang kekal itu adalah yang baka, yang itu adalah kehidupan syurga ataupun neraka. Wa'iyyazubillah, kita tidak mahu tergolong dalam kalangan penghuni neraka. Dan untuk supaya kita ini selamat di alam akhirat, ya, tidak lain tidak bukan hanyalah dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci pertama. Kita masuk syurga bukanlah sebab amalan kita yang banyak, ya. Itu cuma pemicu kepada redha Allah, amalan tu. Pemicu tu maksudnya apa? Bila kita mempunyai ilmu, kita ikhlas dalam beramal dengan ilmu yang kita ada kerana Allah dan dengan cara yang betul seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, maka Allah akan sayang kita. Allah sayang kita maksudnya Allah redha kita. Bila Allah sayang kita, Allah redha kita, maka sudah tentu tidak mustahil untuk Allah mengizinkan kita masuk ke syurganya. Itu dia, ya. Kunci utama untuk kita masuk syurga ialah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, di situ ada satu kita kata terms yang tepat ialah syafaat Nabi SAW. Kalaupun ditakdirkan, ya, ataupun akhirnya natijahnya setelah kita ditimbangkan amalan antara yang baik dan yang buruk, ya, dan amalan yang buruk itu lebih banyak, lebih berat timbangannya berbanding yang baik, dan kalau ikut kira-kira tempat kita di neraka selama beberapa tahun contohnya. Tetapi ada seseorang yang boleh menyelamatkan kita, iaitu baginda Nabi SAW, yang itu disebut sebagai syafaat Nabi SAW. Dengan syafaat Nabi SAW, kita boleh ditarik daripada masuk ke neraka
ditarik keluar pergi ke syurganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kita faham tentang syafaat. Tetapi kita boleh tanya diri kita sejauh mana, ya. Yang muda-muda ni kan, sejauh mana kita ini berusaha bersungguh-sungguh supaya kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan kenang orang kalau orang tu selalu kenang kita, kan? Daripada kita tak teringatkan dia, tapi kerana dia selalu mesej kita, tanya khabar kita, dia selalu bagi salam kadang-kadang, daripada kita tak teringat, jadi teringatkan dia. Begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi akan ingat kita bila mana di dunia ini, kita selalu mengingati Nabi SAW. Ingat Nabi itu banyak cara. Salah satunya dengan selalu berselawat ke atas Nabi SAW. Banyakkan berselawat, ya. Sehingga kan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berselawat ke atasku, maka Allah dan seluruh penghuni langit dan bumi ini, daratan, lautan akan berselawat 10 kali ganda kepada kita. Au kama qal, ya. Itu lebih kurang intipati hadis tersebut. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, balik semula kepada tajuk al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Panjang saya ulas kat situ. Dan satu lagi hadis Nabi SAW yang lain yang menjadi motivasi untuk kita terus istiqamah, ya, dan bersemangat untuk menambahkan ilmu ialah kata Nabi yang bermaksud manusia yang paling utama. Ya, manusia yang paling utama adalah orang mukmin yang berilmu, alim dan bermanfaat jika diperlukan oleh orang lain. Jika ia tidak diperlukan, maka ia pun mencukupi dirinya. Itu manusia yang paling utama di sisi Allah. Bayangkan umat Nabi SAW. Daripada zaman Nabi SAW sampailah kiamat, kita semua ni tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi. Agak-agaknya berapa million bilangan umat Nabi. Banyak. Kita nak dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain, kita ni paling ramai. Sebab lama sampai kiamat, kan? Walaupun Nabi dah tak ada, tapi ajaran itu terus perlu dipakai sampai akhirat. Maka kita semua digelar sebagai umat baginda Nabi SAW. Dalam banyak-banyak tu, Nabi kata yang paling utama siapa? Yang paling Nabi nampak, highlight yang utama, ya. Orang mukmin, pertama syaratnya mukmin, beriman. Alhamdulillah, ya. Kita ini tergolong dalam kalangan orang yang beriman. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita semakin menjadi orang yang semakin sempurna imannya. Bila mana kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, kita ni terpilih kerana kita lahir-lahir dah Muslim. Mak ayah kita, keluarga Islam, ya, cabaran tak berapa besar. Nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang menemui Islam bukan dari warisan, tetapi mencari dan dipertemukan Allah dengan Islam tersebut. Masya Allah. Ya. Manusia yang paling utama orang mukmin. Jadi mereka ini beriman. Kita semua beriman. Mengucap 2 kalimah syahadah, kita beriman maksudnya. Tetapi kata Nabi SAW, al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini menaik dan ada kalanya menurun. Tidak bermakna bila mana kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, okey selesai, ini orang beriman. Tidak semestinya. Sehingga kan kata Nabi SAW, ya, saya ringkaskan mafhumnya, bila mana seseorang itu melakukan kemungkaran, contohnya satu-satu waktu tu dia mencuri, contohnya ada satu-satu waktu tu dia berzina dalam hadis tersebut, dan adalah lagi kemungkaran-kemungkaran lain yang dibuat. Sesungguhnya pada ketika saat dia melakukan kemungkaran itu, dia berada dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah. Sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kena selalu sentiasa, ya, berdoa supaya kita matikan dalam keadaan orang yang beriman. Allahumma ahyina bil iman, ya.
hidupkan kami dalam keadaan orang yang beriman. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keadaan orang yang beriman. Wahsyurna bil iman, dan hidupkan kami semula dalam keadaan kita orang yang beriman. Nah, sebab apa? Sebab Nabi dah bagi warning. Manusia ni bila mana melakukan kemungkaran, ketika itu dia tidak beriman. Dan na'udzubillah lah, kalau kita ni melakukan apa-apa bentuk kemungkaran dan kemudian ketika itulah ditakdirkan kita punya masa dah habis, ditariknya roh. Takkah kita mati dalam keadaan tidak beriman ketika itu? Kan? Sebab itu kita kena sentiasa berdoa. Allahumma la tuzigh qulubana rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Tuhanku, janganlah engkau perentap ataupun cabut hidayah yang telah engkau berikan kepadaku. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepadaku dari sisimu rahmatmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, saya tambah lagi ada satu hadis Nabi SAW. Nabi menyebut yang bermaksud manusia yang terdekat dari darjat kenabian. Tadi al-ulama warasatul anbiya, orang yang berilmu itu pewaris Nabi. Hadis Nabi yang kedua maksudnya manusia yang terdekat, yang paling akrab, yang paling dekat dengan darjat kenabian adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Masya Allah. Tadi di awal saya ada berkongsi kan, rasa agak-agaknya macam mana ya kalau kita dapat hidup di zaman Nabi SAW. Alangkah seronoknya kan kalau kita hidup di zaman Nabi dan kita terpilih menjadi sahabat Nabi, sahabiat Nabi SAW. Tapi Nabi menyatakan bahawa manusia yang paling hampir dengan darjat kenabian itu ialah dua golongan. Pertama, orang yang berilmu, dan kedua, orang yang berjihad. Adapun ahli ilmu disebabkan mereka telah menunjukkan kepada orang-orang agama yang dibawa oleh para rasul kerana itu. Adapun ahli jihad, maka mereka berjihad dengan pedang-pedang mereka untuk membela agama yang dibawa oleh para rasul. Masya Allah. Ini sebab mengapa ilmu, menuntut ilmu itu perlu kita jadikan motivasi untuk kita hadir dalam majlis-majlis ilmu yang dianjurkan di sekeliling kita. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain yang bermaksud orang alim itu orang kepercayaan Allah di muka bumi. Subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari-hari kita usaha tambah ilmu. Tambah ilmu. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Ilmu yang membuatkan kita semakin hari semakin takut akan azab dan murkanya Allah. Kata Nabi, orang-orang alim yang begini, orang-orang yang mempunyai ilmu yang begini, mereka merupakan kepercayaan Allah di muka bumi. Subhanallah. Kalau kita ni seorang bos, ataupun kita pernah bekerja suatu masa dulu, ataupun kita masih bekerja sekarang, kita ada orang kepercayaan kita dalam kalangan staf kaki tangan. Macam mana hubungan kita dengan orang kepercayaan ni? Kita akan bermurah hati dengan dia, kita akan percayakan dia, kita akan bermurah hatilah, mudah bersifat ihsan dengan dia, mudah berbelas kasihan dengan orang kepercayaan kita. Kalau orang kepercayaan kita ni dalam kesusahan, kita akan bersegera bantu dia. Kalau orang kepercayaan kita ni dalam kesedihan, kita akan bersegera cari jalan supaya kesedihan dia ni diangkat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha untuk menggembirakan hati orang kepercayaan kita. Bayangkan, kalau kita ini menuntut ilmu hari-hari, ya, semakin hari semakin bertambah ilmu. Ilmu yang mana? Saya ulang lagi, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang membuatkan kita semakin takut kepada azab dan murkanya Allah, maka tidak mustahil untuk kita menjadi
di sisi Allah orang kepercayaan, hamba kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan natijahnya apa? Kita mudah mendapat belas kasihan dari Allah. Dan itulah orang yang menerima memperolehi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis seterusnya Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat yang memberi syafaat adalah nabi-nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Itu dia, ya. Fathul Mushili berkata, ini salah seorang alim berkata, bukankah orang sakit itu bila dilarang makan dan minum serta berubat akan mati? Okay, orang sakit, ya orang tu dah sakit. Contohnya kita adalah siapa-siapalah yang kita kenal dia sakit, kemudian kita tak bagi dia makan, kita tak bagi dia minum, kita bahasa orang Melaka ya kak, tahau. Tahu tak? Ke saya je yang guna, tahau. Tahau tu maksudnya kita biarkan je dia, tak bagi makan, tak bagi minum, tak bagi ubat, kita biarkan je dia terlantar macam tu. Lama-lama dia akan matilah. Walaupun kita tahu ajal tu di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian orang-orang berkata, ya Fathul Mushili. Ya, orang-orang lain berkata betul, ya. Orang yang sakit bila kita tak bagi makan, tak bagi minum, tak bagi ubat, memang dia akan mati. Kemudian Fathul Mushili berkata, begitu juga dengan hati. Jika ia tidak diberi hikmah atau ilmu selama 3 hari, maka ia pun akan mati. Hati, ya, hati. Apa kesan kalau hati mati? Kata Nabi SAW, dalam tubuh badan kita semua ni ada segumpal seketul daging. Dan daging ni kalau dia baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Ya, emosi kita baik, akal kita sihat, fizikal kita sihat dan sebagainya. Kalau yang dalam daging tu sakit, seluruh badan, mental kita tak sihat, emosi kita tak sihat, badan kita tak sihat. Dan itulah yang disebut sebagai hati. Dan disebut bahawa hati ini kalau tidak diberi makan, dia umpama macam orang yang sakit terlantar. Dia akan mati. Begitu juga dengan hati. Dalam tempoh 3 hari, ya, ulama mengatakan dalam tempoh 3 hari, kalau hati ini tidak diberikan ilmu, hati ini tidak diperdengarkan dengan hikmah-hikmah, dengan sabdaan Nabi, dengan wahyu Allah, maka hati ini akan mati. Ia telah berkata benar kerana hidangan hati adalah ilmu dan hikmah dan dengan itu ia hidup. Ya. Ilmu dan hikmah merupakan makanan hati. Dan bila hati hidup, sebagaimana hidangan tubuh adalah makan dan minuman. Bila hati kita hidup, sihat, maka yang lain pun akan sihat. Pertuturan kita akan sihat, perlakuan tindakan harian kita akan sihat, akal kita akan berfikir dengan sihat, emosi perasaan kita akan sihat. Ya? Nak tak sihat macam tu? Kan? Kalau ilmu doktor, ilmu kedoktoran nak sihat apa? Jaga pemakanan, jaga makanan yang seimbang, jaga exercise, jaga rehat yang cukup. Itu nak sihat jasad, tubuh badan. Tetapi tubuh badan ni, badan manusia ataupun manusia itu sendiri terdiri daripada unsur jasad, unsur luar dan unsur dalaman, unsur rohani. Unsur dalaman ni nak sihat, makanan dia apa? Adalah ilmu dan hikmah. Biasa ibu-ibu, kita ni banyak bagi penekanan kepada kesihatan jasad. That's why kita ambil makanan sihat seimbang. That's why kita ambil vitamin, kita ambil suplemen. Kadang-kadang hujung minggu kita pergi jalan-jalan, exercise, jalan kaki. Sebabnya nak sihat, ya, nak sihat. Apatah lagi kalau kita dah masuk umur 50-an, dah mula penyakit datang. Lagilah tak nak sakit kan? Lagi makan minyak zaitun, makan habatus sauda, makan madu, semua kan? Itu semua adalah untuk rawatan pencegahan jasad. Tetapi kita jangan lupa, manusia ni terdiri daripada 2 komponen, 2 unsur, jasad dan juga rohani. Rohani ni banyak kita abaikan.
Kadang-kadang kita terlupa nak bagi makan pada rohani, dan makanan rohani itu tidak lain tidak bukan adalah ilmu dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu-ibu insya-Allah melalui ilmu-ilmu yang semakin mendekatkan kita dengan Allah, maka insya-Allah dia akan menghidupkan hati-hati kita. Once hati kita sihat, maka sihatlah seluruh badan kita, akal kita sihat, fikiran kita sihat, emosi kita sihat. Dengan tidak menafikan keperluan jasad, ya, jasad perlukan makanan, perlukan rehat, exercise dan sebagainya. Itu sahaja yang saya nak sebut berkaitan dengan galakan-galakan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita ini hari demi hari bertambah ilmunya. Ya, galakan supaya bertambah ilmu. Ingat, ilmu yang macam mana? Ilmu yang semakin menundukkan kita kepada Allah. Ilmu yang semakin membuatkan kita takut pada Allah. Itu yang perlu ditambah hari demi hari. Ya, perlu diusahakan. Sehingga kan disebut oleh para alim ulama dalam tempoh 3 hari, kalau kita tak dapatkan ilmu ini, hati kita akan mati. Wallahu a'lam. Bersama saya ni ada sebuah kitab. Nama kitab ni Ighathatul Lahfan min Masa'idi Syaitan. Menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan. Ya. Wallahu a'lam. Asalnya saya niat nak bawa pengajian 50 wasiat Nabi kepada wanita. Tetapi disebabkan buku tu tiada di rumah dan saya tak tahu di mana, dan saya cuba carilah nak beli, tapi banyak kedai yang kata dah habis, sold out buku tu. Dan insya-Allah option yang kedua ialah saya akan cuba bawakan kupasan dari kitab ini. Ya. Kita pun cakap pasal hati, kita dah banyak dapatkan nasihat tentang makanan jasad, cara makan yang baik, exercise yang baik, suplemen yang baik. Dan insya-Allah kelas saya ni saya nak berkongsi dengan ibu-ibu tentang makanan rohani, iaitu menghidupkan hati kita daripada tipu daya syaitan. Dan bila kita sebut syaitan dalam surah An-Nas, disebut apa? Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Syaitan itu selalu membisikkan kita benda-benda yang tak elok. Dan syaitan itu, bisikan itu datangnya daripada siapa? Jin dan juga manusia, ya. Jadi that's why insya-Allah saya tengok macam mana sama ada minggu-minggu yang ke depan, kalau ada rezeki 50 hadis tu, kitab tu jumpa, saya bawa lah pengajian itu. Kalau tak jumpa, insya-Allah saya akan bawa yang ini supaya hati kita terselamat daripada bisikan syaitan, supaya hati kita terus sihat dan kita terus sihat dalamannya, insya-Allah. Sekarang jam ni belum lagi 11.30, ya, ada dalam 7 minit 11.30. Jadi mungkin yang terakhir ni saya bukalah, ya. Kalau ada ibu-ibu nak berkongsi ataupun nak bertanyakan, minta pandangan, tanya soalan, insya-Allah saya buka ruang lah sekejap dalam 5 minit. Silakan kalau ada. Kalau tak ada, saya ni sebenarnya seorang pensyarah ni, dia macam cikgu kan, dia suka mengajar. Jadi dia tak suka cakap seorang-seorang. Jadi boleh juga saya persilakan kalau ada ibu-ibu yang nak berkongsi. Sepanjang hampir sejam kita duduk ni, apa yang dia dapat? Apa kefahaman yang Allah beri pada dia? So kongsikanlah dengan orang lain. Apa pengajaran, apa iktibar yang diperolehi. Jadi kita pun dah menyampaikan pada orang lain tu. Dah termasuk, ya. Silakan kalau ada. Ini nak tanya soalan, ambil gambar. Ambil gambar. Boleh saya pilih? Ya, kalau saya ke anak murid tu memang saya suka tanya soalan. Jangan risau kalau saya bertanya. Ya, bukan tanya soalan hukum hakam. Saya nak tanya je, sepanjang 1 jam ni apa yang melekat dekat kepala? Ataupun yang melekatlah di hati, ya? Boleh kakak, adik kakak yang pakai tudung kuning. Iya.
Kita berkongsi, Ustazah pun nak belajar juga kan. Ustazah menyampaikan saja, tetapi kefahaman dari Allah. Mungkin apa yang dapat akak tudung kuning dengan kakak lain berbeza. Silakan. Waalaikumsalam. Syazura, okey. Oh, cara lagi kelas pulanya kita. Ada apa? Aktif sikit. Berdebar ya. Tak biasa bercakap, tak apa. Kelas kita berlatih public speaking. Silakan. Apa benda yang berkaitan dengan Rasulullah tu? Debar. Apa yang berkaitan dengan Rasulullah yang akak dapat pagi ni? Itu je. Ada lagi tapi tak boleh nak keluar ya. Masya Allah. Okey, terima kasih Kak. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila kita mendengar ilmu, okey kalau kita ghalib dan kita dapat iktibar. Tapi kalau boleh kita dapat keluarkan, listkan apa yang kita dapat tu, ya. Dan kita pegang betul-betul apa yang kita dapat tu untuk kita amalkan seterusnya. Itu lagi menjadi ilmu yang bermanfaat supaya next kita boleh perbaiki diri kita dengan kefahaman tersebut dan kita boleh sampaikan pula pada orang-orang lain. Ya. Silakan, ada lagi nak berkongsi? Adik yang paling tepi ni, saya panggil yang muda-muda je. Okey, silakan. Nampak banyak mencatat tu. Lepas ni kelas saya kena bawa buku nota sebab ada soalan. Tak apa, spontan je. Apa yang paling berbekas di hati? Daripada banyak-banyak tadi kita sampaikan. Masya Allah, terima kasih. Okey, terima kasih. Siapa nama dek? Amira ya, Amira. Yang Amira kena ingat 3 hari tak dapat dengar ilmu, ya, tak ingat Allah, hati kita akan mati. Jadi Amira kena buat apa? Kena usaha setiap hari ada ilmu yang kita dengar, ya, ilmu. Sekarang tu saya sebut tak susah. Buka je YouTube tu, banyak penceramah-penceramah kan yang bagus-bagus. Jadi saudara tak nak tanya lagi lah, semua dah berdebar-berdebu jantung tu kan. Kita tak nak panjang, kita tutup dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Saya kembalikan semula kepada pengerusi ataupun saya tutup terus? Kita tutup terus ya, insya-Allah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.